Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi hari ini dengan subtopik seterusnya iaitu inersia. Okey, apa dia inersia ni? Okey, tengok ya. Okey, kita bagi contoh situasi. Okey, so ada seorang badut ni cuba menarik alas meja yang di atas meja ni ada satu pasu bunga dan sepinggan buah-buahan. Okey, bila awak lihat badut ni tarik alas meja, apa yang berlaku kepada pasu bunga dan buah-buahan tu? Okey, dia tarik secara laju ya sebab ia perubahan tiba-tiba. Okey, apa yang berlaku? Awak akan dapati pasu bunga dan pinggan buah-buahan tadi masih lagi kekal berada di atas meja. Okey, konsep ini sebenarnya menunjukkan inersia. Apa yang menyebabkan pasu bunga tadi dan pinggan tu boleh stay atau kekal di situ adalah disebabkan oleh inersia. Okey. Contoh tadi Raja menunjukkan objek-objek yang pegun di atas meja kekal pegun walaupun alas meja di bawahnya disentap oleh penghibur itu. Okey, kejadian ini disebabkan inersia. Okey, inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya. Okey, sama ada dia berada dalam keadaan pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan hal laju mala. Okey, maksudnya kalau dia pegun, dia akan kekal pegun. Kalau dia bergerak, dia akan kekal bergerak. Okey, konsep inersia ni dijelaskan dalam hukum gerakan Newton pertama. Okey, apa dia hukum gerakan Newton pertama? Okey, hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju mala jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Okey, itu adalah hukum gerakan Newton pertama dan ia sebenarnya menerangkan tentang konsep inersia. Okey, kiranya inersia ni mematuhilah hukum gerakan Newton pertama. Okey, kita tengok satu contoh aktiviti ni. Okey, untuk menerangkan konsep inersia. Okey, awak diberi bahan gelas berisi air, duit shilling dan cardboard nipis. Okey, minta awak susun bahan seperti dalam rajah. Kemudian sentap cardboard di bawah tu dengan secara mengufuk. Okey, dengan pantas ke sisi. Okey, perbincangan. Okey, kalau boleh kat rumah nanti try lah. Kalau ada ya. Okey, apa akan berlaku bila awak sentap cardboard tu? Okey. Adakah, tengok soalan yang pertama, mengapakah duit shilling tidak bergerak mengikut arah gerakan cardboard nipis itu? Kau boleh jangka tak apa yang berlaku? Okey, semestinya awak tahu macam meja tadi kan. Bila kita sentap je cardboard tu, duit shilling tu tak ikut cardboard nipis tapi dia akan jatuh ke bawah, jatuh ke dalam gelas yang berisi air. Okey, kenapa dia tak bergerak mengikut arah cardboard? Okey, sebab dia akan mengekalkan kedudukan dia yang pegun masa dia duduk di atas cardboard nipis tu. Dan kenapa dia akan jatuh ke bawah? Okey, kerana ada daya tarikan graviti. Okey, soalan yang kedua. Apa yang berlaku jika cardboard ditarik secara perlahan-lahan? Okey, kalau awak tarik secara perlahan-lahan dan dia minta awak jelaskan dengan merujuk kepada hukum gerakan Newton pertama. Okey, kalau tarik perlahan-lahan kita tahu dia tak ada perubahan yang tiba-tiba kan. Jadi dia akan mengikut perubahan atau daya yang kena pada dia lah. Bila tarik perlahan-lahan, duit shilling akan ikut pada cardboard dan dia tak akan jatuh pada gelas berisi air. Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana untuk mengenal pasti hubungan antara inersia dengan jisim. Okey, apa kaitan antara inersia dengan jisim? Okey, kat sini kita boleh tahu sebenarnya objek yang berjisim besar seperti bola baling sukar digerakkan dan dihentikan berbanding objek yang lebih ringan seperti bola sepak. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh tahu, semakin besar jisim objek, semakin besar inersia suatu objek. Okey, kalau objek tu, contoh kalau kata lori dengan kereta, lori jisim lebih besar,
kereta, jisim lebih kecil. Okay, bila kita nak berhentikan lori, kita perlu tenaga ataupun daya yang lebih besar. Okay, dia akan cuba kekalkan kedudukan dia ataupun pergerakan dia tu kerana inersia dia yang besar. Okey, untuk mengkaji kaitan hubungan antara inersia dengan jisim, kita ada satu eksperimen. Okey, tapi tak boleh buatlah untuk masa sekarang. Okay, kita akan buat bila dah boleh bersemuka nanti. Okey, inference untuk eksperimen ni ialah inersia suatu objek bergantung kepada jisimnya. Yang mana hipotesisnya ialah semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey, tujuan eksperimen ni untuk mengenal pasti hubungan antara inersia dengan jisim. Okey, apa yang kita manipulasi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah jisim plastisin. Kita akan ubah-ubah jisim plastisin tu untuk tengok apa kesan dia untuk pemboleh ubah bergerak balas, iaitu tempoh ayunan. Okey, berapa tempoh ayunan bagi jisim plastisin yang berbeza. Okay, yang dimalahkan adalah jarak antara pengapit G dengan berbola plastisin. Okey, bila awak dah susun radar seperti rajah, okey, prosedur dia. Okey, lekatkan hujung plastisin mula dengan jisim 20 gram. Kemudian awak sesarkan, maksudnya kita tarik sikit bilah gergaji tu ke tepi. Okey, untuk supaya dia boleh mengayun ya. Okey, bila tarik sedikit tapi sasaran dia masih sama. Okey. Kemudian lepaskan. Masa dicatatkan, awak boleh gunakan jam randik lah. Sebab tu dalam radar ada jam randik. Bermula dengan awak lepaskan ayunan yang pertama. Jadi sehingga 10 ayunan baru catatkan masa. Okey, langkah diulangi untuk jisim plastisin 30 gram, 40 gram, 50 gram dan 50 gram. Okey. Okey, keputusannya nanti awak akan dapat graf macam ni. Okey, dan kita biasanya akan ambil purata untuk setiap jisim plastisin yang berbeza supaya awak boleh kurangkan ralat parallax. Sebenarnya tujuan untuk awak ulang eksperimen adalah untuk elak atau kurangkan ralat parallax. Okey. Kemudian boleh analisis data. Awak akan dapati tempoh ayunan tu. Okey, semakin bertambah jisim, tempoh ayunan dia akan semakin bertambah. Okey, itu membuktikan hubungan. Kalau dia akan suruh plot graf plot graf T equals 2 melawan M, akan dapat satu graf garis lurus berkadar terus. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa semakin bertambah jisim, semakin besar inersia. Okey, dekat sini dia analogikan inersia tu sebagai tempoh ayunan. Okey, bila lagi sukar untuk berhentikan, lagi banyak masa yang diperlukan, makna inersia dia besar. Okey, kita tengok nota yang ada dekat dalam modul yang saya dah beri. Okey, tengok ya, inersia ialah kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau bergerak dalam garisan lurus dengan laju malah. Okay, itu definisi ya. Awak kena ingat kalau ditanya. Kemudian awak kena ingat satu lagi, inersia bukan kuantiti fizik ya. Kita tak boleh sukat, tak boleh ukur dia. Okay, macam panjang, lebar tu semua bukan. Okay, bukan kuantiti fizik. Okey, kemudian awak kena tahu hukum gerakan Newton pertama. Suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malah jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Okey, dan satu lagi perlu tahu hubungan antara jisim dan inersia. Okey, semakin besar jisim objek, semakin besar inersianya. Okey, kita tengok kesan inersia dalam kehidupan harian. Okay, ini satu contoh ya. Kalau angkasawan dekat stesen angkasa antarabangsa ISS, okay, dia tak ada graviti ya, sebab dia tidak berada berdekatan dengan bumi. Okay, jadi dalam keadaan tanpa daya graviti, macam mana kita nak ukur jisim dia? Kita akan guna neraca inersia. Macam mana neraca inersia tu? Okey, macam ni ya. Ini adalah contoh neraca inersia.
Okey, angkasawan tu dia akan berpaut pada neraca inersia macam ni. Okey, kemudian dia akan kira tempoh ayunan. Okey. Badan dia lah, pada neraca inersia tu. Okey, dan barulah dia boleh sekat berapa jisim badan dia. Okey. Okey, seterusnya kita akan tengok situasi-situasi yang melibatkan inersia dalam kehidupan harian kita. Kita tengok yang situasi pertama ni. Okey, titisan-titisan air pada payung. Okey, macam mana kita nak keringkan payung selepas kena hujan? Okey, caranya ialah awak putarkan payung tu laju-laju, kemudian awak hentikan tiba-tiba. Hentikan payung tu dengan tiba-tiba. Okey, apa yang berlaku? Titisan air hujan tu akan jatuh daripada payung apabila payung yang basah diputar dan diberhentikan secara serta-merta. Kenapa berlaku macam tu? Sebab titisan hujan pada payung tu bergerak. Okey, masa kita putar tu dia sedang bergerak, berpusing lah. Okey, itu adalah keadaan asal dia. Keadaan asal titisan air tu berputar. Okey, tapi bila awak tiba-tiba je hentikan payung tersebut, inersia titisan-titisan air tu akan kekalkan pergerakan dia berputar tadi. Okey, jadi dia akan kekal bergerak, terus bergerak. Tapi bila payung berhenti, dia akan meninggalkan permukaan payung. Okey, seterusnya situasi kedua. Kita cuba lihat penumpang di dalam bas. Okey, pada gambar rajah yang pertama ni, okey, bila bas tiba-tiba bergerak, okey, penumpang akan bergerak ke belakang. Okey, dia akan bergerak ke belakang. Kenapa? Sebab mula-mula dia dalam keadaan pegun. Okey, dia cuba kekalkan keadaan pegun dia di belakang tadilah. Sebab tu dia akan bergerak ke belakang. Okey. Kemudian gambar rajah yang kedua, penumpang akan bergerak ke hadapan apabila bas bergerak secara tiba-tiba. Sebab apa? Gerakan asalnya tadi masa bas bergerak, dia bergerak ke hadapan. Jadi bila bas berhenti tiba-tiba, inersianya akan menyebabkan badan dia bergerak ke hadapan juga. Okey, iaitu inersia penumpang akan cuba mengekalkan keadaan rehat atau keadaan gerakan asalnya. Okey, kita lihat situasi yang ketiga. Macam mana awak nak keluarkan sos cili dalam botol. Okey, mesti awak goncangkan dia ke bawah kan. Okey, cara dia awak goncangkan ke bawah dengan cepat dan kemudian awak hentikan dia. Okey, kenapa sos tu boleh keluar? Ialah sebab sos tu dia dah bergerak ke bawah. Okey, bila awak berhentikan tiba-tiba botol sos tu akan mengekalkan keadaan dia bergerak ke bawah tu. Jadi dia akan keluar daripada botol. Okey, situasi keempat ni lebih kepada aplikasi lah ya. Cuba lihat tangki minyak petrol. Okey, kalau awak tahu petrol mesti besar kan, tangkinya besar. Okey, macam mana dia nak elakkan kesan inersia yang besar tu? Okay, sebenarnya lori tangki ni dia punya minyak dia akan bahagi kepada beberapa bahagian. Okey, supaya apa? Bila lori ni berhenti secara tiba-tiba, okay, inersia daripada minyak petrol dalam tangki tu tak terlalu besar menghentam dinding lori. Okay, bila lori berhenti secara mendadak. Okey, situasi kelima. Okey, ini penumpang roller coaster. Pernah naik roller coaster? Okay, kalau awak lihat, dia mesti pakai penahan yang dekat dada tu. Okay, awak boleh nampak gambar ni. Kenapa dia mesti wajibkan penumpang atau penunggangnya pakai? Okay, untuk mengelakkan inersia yang mengekalkan badan dia yang bergerak tu menyebabkan penumpang tercampak lah bila roller coaster ni berhenti secara tiba-tiba. Okay, sebab pergerakan dia kejap berhenti, kejap laju kan, kejap berpusing-pusing. Okay, jadi perlu pakai dia punya keselamatan tu lah. Okay. Okey, situasi seterusnya iaitu pemandu kereta ya perlu memakai tali pinggang keledar ataupun tali pinggang keselamatan tu lah. Okey, mesti pakai.
bila berada di dalam kereta. Penumpang pun kena pakai, yang duduk depan, yang duduk belakang pun kena pakai. Apa fungsi dia? Ialah untuk mengelakkan penumpang daripada tercampak ke hadapan apabila kereta berhenti secara tiba-tiba. Terutama masa kemalangan lah. Kalau awak tengok banyak kemalangan maut. Kenapa? Apa yang berlaku kepada penumpang ialah bila dia tak pakai tali pinggang keledar, penumpang akan tercampak keluar dan menyebabkan kecederaan yang teruk lah. Kita lihat pula dalam nota situasi melibatkan inersia. Yang pertama tadi eksperimen ringkas tadi. Aktiviti ringkas, cardboard disentak, duduk siling tidak bergerak bersama-sama cardboard. Sebab inersia, duduk siling tu akan mengekalkan kedudukan asalnya. Dia akan jatuh ke dalam gelas disebabkan oleh daya tarikan graviti. Satu lagi contoh, kalau buku ditarik dengan cepat bersusunannya, buku-buku atasnya takkan terjatuh. Ataupun takkan tertarik mengikut buku yang ditarik lah. Tapi bukunya akan jatuh ke bawah kerana ada daya tarikan graviti. Sos cili ni sama macam yang tadi dah diterangkan. Titisan air pada payung ni pun awak tengok. Dah tahu. Kemudian ada lagi contoh ni. Budak lelaki melarikan diri daripada seekor lembu dengan gerakan zigzag. Sebab lembu jisimnya besar, jadi dia sukar untuk mengubah gerakan semasa mengejar budak tersebut. Sebab budak kecil ni jisim dia kecil, jadi boleh zigzag-zigzag lah. Lembu ni sukar, jadi dia mungkin tak dapatlah kejar awak. Kemudian hammer ni, penukul, macam mana nak ketatkan kepala penukul, hentakkan permukaan keras. Apa yang berlaku? Pemegang tu bila kita stopkan, dia akan berhenti. Manakala kepala penukul tu dia akan terus bergerak ke bawah disebabkan oleh inersianya, menyebabkan dia boleh ketatlah pada pemegang penukul. Ini cara untuk mengurangkan inersia. Ini tadi kita dah tengok. Aplikasinya pada kenderaan, iaitu awak kena pakai tali pinggang keledar untuk mengelakkan daripada terhumban ke hadapan disebabkan oleh inersia. Kemudian ada yang kedua ialah ada sistem beg udara pada steering kereta supaya bila terhentak ke hadapan, kepala tu tak kena steering lah, tak menyebabkan kecederaan yang teruk. Bila beg udara tu dikembungkan secara automatik bila berlaku pelanggaran. Dan last sekali, kita tengok barang yang diangkut menggunakan lori diikat supaya bila lori bergerak ataupun berhenti, barang-barang tu tak tercampak keluar daripada lori. Last sekali boleh jawab soalan. Assalamualaikum.